Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, dalam video kali ini saya akan berkongsi kepada anda bagaimanakah caranya untuk kita menggunakan kaedah revolve bagi menghasilkan bentuk seperti ini. Okey, di mana sekiranya kita lihat kita jumpa soalan seperti ini, kita kena lukis semula bahagian kelihatan rentasnya sahaja. Maksud kita tak perlu lukis, kita bukan lukis daripada atas, kita bukan lukis pandang atas, tapi kita lukis daripada kelihatan rentas sahaja. Okey, di mana untuk kelihatan rentas ni kita tak perlulah lukis di kedua-dua belah bahagian. Apa yang perlu kita buat, kita cuma lukis di sebelah sahaja. Nanti bila kita revolve, ianya akan ikut sekali. Okey. So seperti yang anda tahu, kaedah revolve adalah kaedah di mana kita putarkan sketch kita pada sudut tertentu untuk menghasilkan bentuk solid yang kita hendak. Okey. So kalau kita tengok di sini, kita zoom sikit kita punya soalan. Soalan ini kita kena lukis menggunakan unit milimeter, unit milimeter, di mana design ini dia kecil je ni, ini part kecil je, itu yang dia punya unit menggunakan milimeter untuk menghasilkan bentuk seperti ini. Okey, dan kalau anda lihat di sini kaedah revolve di mana kita sketch ini kita akan putarkan pada sudut putaran lengkap. Untuk bahagian luar ini kita akan revolve dia pada sudut putaran lengkap. Namun ada bahagian yang di sini dia diputarkan pada sudut tertentu sahaja. Dia bukan putaran lengkap, iaitu sudut 135 darjah di sini. Dan di bahagian bawah ni pula, ada satu bahagian yang diputarkan pada sudut. Di sini dia tak maklumkan, tapi yang ini adalah 1/4 daripada bulatan ni, maka sudutnya adalah 90 darjah. Jadi untuk melukis lukisan ini, kita start dengan new file. Di mana template kita akan gunakan ialah metric standard mm.ipt. Di mana untuk kaedah revolve kita perlukan sketch dahulu. Di sini saya akan gunakan sketch, start to the sketch. Kita pilih plane yang sesuai lah. Di sini saya akan gunakan plane XY. So untuk bila kita dah masuk sketch, kita lihat di sini dua axis ini sebenarnya mewakili paksi X. So yang mendatar ialah paksi X, dan yang menegak ini adalah mewakili paksi Y. So axis juga kita boleh lihat dekat sini, dekat folder origin di sebelah kiri ini. Kita boleh nampak ada X axis paksi yang mendatar ini, Y axis yang menegak ini. Itu kita juga boleh tengok di situ lah. Kita nak lukis bentuk ini, di mana tadi saya beritahu kita bolehlah melukis bentuk ini berdasarkan kepada kelihatan rentas sahaja. Disebabkan soalan ini yang kelihatan rentas yang akan diputarkan pada sudut lengkap 360 darjah ialah kawasan yang berlorek ini, dan manakala bahagian yang tidak berlorek ini, yang kosong ni, kawasan ni kosong ni adalah diputarkan pada sudut 135 darjah, dan yang bahagian bawah ini, bawah ini akan diputarkan pada sudut 90 darjah. Jadi sebabkan sudutnya berbeza, maka kita tak boleh lukis ia ini serentak lah. Kita lukis bahagian demi bahagian dulu. So kita cuba cover dahulu bahagian yang akan diputarkan, yang akan revolve pada sudut 360 darjah. Jadi kita akan lukis dulu bahagian blok ini dengan mengabaikan kawasan yang mempunyai sudut yang berbeza. So di sini kita lukis dahulu. Saya ambil kelihatan rentas sebelah kiri, maka saya akan lukis dahulu di bahagian sebelah kiri inilah, kiri pada axis kita. Saya ambil senang, saya ambil bentuk rectangle. Dan di rectangle ni kita ada bentuk kotak di sini. Pastikan bila kita klik tu, kita make sure dianya menyentuh. Dan ada sama lagi. Ini kita abaikan, cukup. Kemudian kita masukkan dia punya ukuran. Di mana ukuran sini pertama ialah 8 dekat sini. Dan dimension sini adalah jarak sini adalah 8.
Okey, lagi apa lagi maklumatnya? Di sini ialah 2, sini ialah 4. Masuk dimension, jarak sini ke sini ialah 2. Okey, jarak sini ke sini adalah 4. Okey, seterusnya dia bagi lagi apa maklumat. Yang ini maklumat ni kita abaikan dulu. Yang bawah ni juga kita abaikan dahulu. Okey, sini ada 4. Kita masukkan lagi. Okey, ini adalah 4. Kemudian kawasan ni kita abaikan, nanti maklumat yang ada adalah okey, diameter 40 ni. Okey, daripada hujung ni diameter 40, daripada sini pula diameter 16. So di sini kita ada dua kaedah lah, sama ada kita nak buat rujukan putaran kita ni berdasarkan kita buat satu box lagi, ataupun nak lebih tepat kita boleh buat satu line kat sini. Kalau line ni perlulah bermula daripada titik tengah ni. Buat titik tengah. Sebabnya kita nak gunakan axis Y ni sebagai paksi putaran je nanti. Okey, paksi putaran nanti, jadi kita pakai garisan ni lah. Saya buat satu garisan di sini. So untuk mendapatkan, kalau di sini kalau kita letak jarak sini ke sini, okey, bila kita gunakan garisan biasa, kita buat dua jarak di sini, sebenarnya apa yang berlaku adalah dia akan menghasilkan jarak dalam bentuk radius. Tetapi soalan ini dia bagi kita jaraknya adalah dalam nilai diameter. So kalau dalam nilai diameter, kita boleh dapatkan dia dengan cara kita tukar dulu jenis line yang kita buat ni tadi sebagai center line. So bagaimana nak tukar dia? So kita klik kat dia, kat garisan ni. Kemudian kita aktifkan ada ikon sini, center line. Bila kita klik, garisan ini akan bertukar sifat menjadi center line, putus-putus. Okay, kemudian barulah kita masukkan dimension, di mana jarak sini ke sini adalah diameter berapa tadi? Diameter 16. Jadi kita letak, okay, automatik dia akan keluar simbol diameter di sini, diameter 16. Dan kita klik OK. Dan jarak daripada sini, dari center ini ke hujung ini adalah diameter 40. Jadi kita masukkan jaraknya adalah diameter 40. Okay. Okay, kalau anda masih tak jelas bagaimana dia berlaku, boleh ulang semula video ini. Okay, di mana di sini diameter ni hanya boleh wujud bila kita buat satu garisan yang kita anggap sebagai axis putaran, paksi putaran. Dan garisan itu saya tukarkan sifat tadi dengan klik pada center line ni. Maka garisan ni akan jadi garisan putus-putus. Jadi bila kita buat dimension, dia akan terus tunjukkan nilai diameter dekat sini. Walaupun bahagian ni belum wujud. Okey, belum wujud lagi. Okey, bahagian tadi kita abaikan, sebarang maklumat berkaitan dengan bahagian ini kita abaikan dahulu. So di sini pun kita dah abaikan tadi. So lengkaplah bahagian yang lori ini. Okey, yang di sini anda boleh trim pun boleh, tak nak trim pun tak ada masalah. Okey, tak trim pun tak ada masalah. Okey, saya tak nak trim, saya finish case sahaja. Kemudian kita pilih arahan revolve, di mana kita akan diminta untuk pilih profile. Jadi sebabkan kita kawasan yang berlubang, jadi kita jangan select kawasan ni. Kita select kawasan ni saja. Axis tadi adalah dia akan terus detect center line dari sebagai paksi putaran. Okey, dengan sudut putarannya lengkap 360 darjah. Klik OK untuk settle. Jadi settle lah untuk bahagian yang pertama, iaitu bahagian luar ini tadi. Okay. Seterusnya kita nak buat pula bahagian yang mudah sikit, bahagian bawah ni lah, mudah sikit, iaitu dia mempunyai tebal 20, panjangnya 5, radius di sini ada fillet di sini, radiusnya 2, dengan sudut putarannya nanti adalah 90 darjah. Jadi kita nak buat bahagian tersebut, kita perlu buat sketch baru. Okay, kita start to the sketch, di mana untuk kita start to the sketch kita perlukan plane. Untuk bahagian ini kita boleh klik kat sini, tetapi ini bukan plane yang sesuai lah. Kita nak plane yang
kawasan yang mendata, which is semua ni lengkung tak boleh diklik ya. Kawasan lengkung tak dapat klik ya. Sebalik dia pilih permukaan mendata iaitu plane. So kita nak lukis menggunakan plane yang sama pada asal tadi. Tadi mula-mula kita buat, kita gunakan XY plane. Jadi kali ini kita start tulis sketch, kita gunakan lagi XY plane ni sebagai rujukan. Okay, XY plane ni hanya kita nampak kalau kita buka folder origin dekat model browser ni. Klik kat simbol tambah di sini, cari balik XY plane tadi. Okey, so bila kita klik pada XY plane, kita akan nampak lukisan kita tadi akan dipaparkan pada pandangan sisi di sini ataupun pandangan hadapan, front view. Okey, dan kita nak lukis bahagian tu di sini. Tapi ke sini bila kita nak lukis kita tak boleh nampak lah, sebab bila saya tukar kepada view ni, kita akan dapati bahawa kita punya plane tadi adalah separuh. Dia berada di separuh bentuk solid kita tadi. Jadi untuk kita melukis, kita perlu off-kan dahulu paparan yang tidak diperlukan dengan klik pada keyboard anda F7 ataupun dekat bawah ni. Okay, untuk Inventor version 2021 ni, so klik kat sini, dia akan off-kan view. Sebenarnya dia bukan buang, dia bukan delete bahagian ni, tetapi cuma dia off view untuk membantu kita, memudahkan kita membuat bahagian yang kita nak. Jadi saya off kat sini view dia. Okay, saya kembali kepada view paparan tadi iaitu front view kat sini tadi. Okay, kita boleh on dan off. So kita nak lukis bahagian bawah ni. Kita nak lukis bahagian bawah ni dulu. Maka kita ambil rectangle, kita zoom sikit. Kita start dekat sini. Sebab dia start di sini senang sikit. Kita letaklah anggarannya, bentuknya. Okay, di mana di sini tebalnya adalah 2, lebarnya adalah 5, maka kita ambil dimension. Ini tebalnya adalah 2, okay, lebarnya adalah 5. Okay, sekiranya dia terkeluar macam ni, terputus, jangan risau. Kita boleh gunakan constraint yang akan bantu kita, iaitu dipanggil sebagai collinear constraint. Klik pada collinear constraint, klik pada garisan ini dan garisan sini. Okay, seandainya kita cuba nak klik tak dapat, jangan risau. Kita gunakan lagi bantuan Project Geometry. Okay, Project Geometry ini adalah tools yang kita gunakan untuk duplicate sebarang garisan yang wujud pada objek 3D kita kat belakang ni. Okay, saya tak nak pilih semua, kita pilih garisan yang diperlukan saja, iaitu garisan bawah ni. Klik kat dia. So, bila kita klik, kita akan nampak satu line kuning yellow line dekat sini yang telah pun duplicate daripada bentuk solid tadi. Tujuan untuk membantu kita lah. Okay, selepas ni kuning dah wujud. Okay, tadi saya pakai Project Geometry, saya klik kat sini, dia dah di duplicate. Barulah kita gunakan balik collinear constraint tadi. Sebab tadi saya nak klik tak boleh, jadi kita perlukan bantuan Project Geometry lah. So kita klik pada garisan ini dan garisan ini, maka dia terus bawa kita punya sketch ni lekat, dia terus constraint dekat sini. Jadi collinear constraint ni sangat membantulah bila kita buat sketch, kita nak dia dapatkan kedudukan yang sama. Okay, sama kat sini, kalau anda rasa tak nak dia terlebih, boleh ambil klik sini dan jadi dia akan snap. Kalau dia keluar amaran macam ni, jangan risau. Amaran ni bermaksud dia beritahu dia dah automatic buat untuk kita tadi. Kalau ni cancel saja. Lagi kita tengok apa maklumat yang diberikan dalam soalan. So dia beritahu 2 dah ada, 5 dah ada. Di sini ada fillet radiusnya 2. Okay, fillet, arahan fillet seperti dalam video sebelum ini, kita boleh klik pada fillet di atas ni. Jadi mana radiusnya tadi adalah 2. Okay, dah ada nilai 2 kat sini. Kita klik saja pada 2 garisan ni. Okay, maka bentuk seperti dalam soalan ni telah pun dihasilkan. Okay, so kita perlukan lagi bantuan garisan kat sini. Okay, kita perlukan bantuan garisan kat sini, ataupun tadi saya beritahu garisan ni adalah axis Y axis Y. Jadi kita sketch dulu lah. Sketch, kita biasanya adalah axis Y. Anda boleh lalu kat cursor anda dekat model browser ni tadi, boleh nampak lah ada kat sini ada garisan hijau.
Okay, so kita pakai axis Y kat situ. So revolve. Okay, profile kita pilih di sini dan klik kat sini ya, axis Y axis ni. Maka dia akan putar. Dia akan diputarkan. Kalau tak nampak, boleh gunakan browse view cube ni. Pilih penjuru bawah ni pada view cube. Kita tengok bawah. Okay, di mana soalan, kita lihat soalan dia putarkan bahagian bawah ni bukannya sudut 360 sudutnya adalah 90 darjah. Kita tukar nilai angle kat sini kepada 90 darjah. Kepada 90 darjah. Profile tadi automatik di sini. Axis kita ambil Y axis. Angle dia 90. Dan direction ni anda kena tengok soalan lah. Kalau soalan dia arah dia macam ini, tukarlah flip. Tapi kalau soalan dia macam ni, kita tukar direction dia macam ni. Okay. Dan dia adalah join dia join. Dia bukannya buat lubang, tetapi dia menjadi satu bahagian yang baru. Maka kita akan pilih join kat sini. Klik OK untuk confirm. Okay. Maka settle lah untuk bahagian bawah. Okay, sekarang ni kita nak buat bahagian atas ni pula, lubang di atas. Jadi kita perlukan bantuan bentuk ini dahulu. Jadi kita ulangi langkah yang sama tadi, di mana bahagian tersebut mempunyai revolve yang berbeza. Maka kita buat balik start to the sketch. Kita gunakan plane yang sama dengan asal tadi, iaitu XY plane ni. XY plane sama macam tadi, tekan F7 ataupun gunakan ikon slice grafik kat bawah ni untuk dapatkan dia pandangan separuh daripada objek kita tadi. Okey, di mana kita nak buat bentuk tadi, kita boleh pakai line kat sini. Pastikan bila kita buat line ni dia sentuh ke atas ni lah. Okey, buat bentuk dia dulu. Okey, dan satu lagi ini ke sini. Okey, kita buat bentuk dahulu lagi kita tengok apa maklumat yang kita ada. Maklumat kita ada ialah panjang garisan atas ni ialah 4. Okey, atas ni panjangnya adalah 4. Okey, bawah ini panjangnya adalah 2. Okey, dan lagi tinggi di sini adalah 4. Di sini ini adalah 4. Okey, tapi kalau anda tengok dia punya kedudukan ni sengit. Okey, sengit yang risau, kita modify sikit. So kalau kita tengok sini 4, sini 2, bermaksud jarak yang condong ini adalah 1. Okey, sini ke sini jaraknya adalah 1. Baru dia akan balance kan. Okey, saya zoom sikit. Atas ni panjangnya 4, bawahnya 2. Di sini dia tak bagi. Tapi sebab kalau kita nak balance, kita boleh gunakan sudut pun boleh, ataupun kita kira lah jarak dia. Okey, kita kira jarak dia. Ini 4 tolak 2, 2. Jadi bermaksud separuh-separuh, 1 lah. Okey. Seterusnya, apa lagi maklumat dibagi? Maklumat diberi di sini. Okey, jarak sini-sini dia tak bagi, dia tak ada bagi jarak. Tapi kita mesti buat, mesti ada jarak. Kalau tak ada jarak, nanti kedudukannya tidak tepat. Okey, kalau tengok sini, dia tak ada bagi jarak, tapi kedudukan di sini sama, iaitu hujung-hujung ni 5, bermaksud jarak sini ke sini juga 5. Jadi kita boleh ambil dimension. Saya ambil ujung ni, lucu lah. Okay, seandainya macam ni, saya nak klik dimension ni, tak ada garisan rujukan di sini. Apa yang perlu kita buat adalah macam tadilah. Kita klik pada project geometry, ambil line ni sebagai rujukan. Barulah kita buat dimension. Okay, garisan ini ke point ini adalah 5. Okay, sebabnya dalam soalan tadi ini lebih kurang dia punya kedudukan adalah sama, itu sebab saya ambil 5. Okey, maka settle lah untuk bahagian ini. So untuk bahagian ini kita nak putarkan, kita perlukan axis.
Kita perlukan satu axis, ataupun lebih bagus ni kita buat line lah dekat tengah ni. Saya hutang balik buat line. Tujuannya saya buat line ini sebenarnya saya nak buat proses mirror. Mirror, kita nak copy bahagian ni ke sebelah. Kenapa kita kena copy sebelah ni? Sebab bila diputarkan nanti, bahagian ni diputarkan, kita tengok sini bahagian ni bila diputarkan sudut 135 darjah, dia akan putar setakat ini sahaja, dia tak sampai kawasan ni. Tapi untuk soalan ni dia ada dua bahagian yang akan diputarkan ni, sini pula pun akan diputarkan, jadi kita perlukan bahagian ni juga ada sketch tersebut. Sebabnya kita nak putarkan sini ke 135 darjah, yang ni 135 darjah, bahagian ni pula akan juga diputarkan 135 darjah. Jadi kita perlu duplicate bahagian kiri ni ke sebelah kanan ni juga. Cara mudah untuk duplicate adalah sama ada kita copy ataupun paling simple adalah kita buat mirror. Jadi untuk buat mirror, kita perlukan garisan center ni lah sebagai rujukan untuk kita mirror ke kanan. Jadi kita ambil mirror, kita pilih garisan-garisan yang wujud. Kalau tak kena garisan tegak ni tak apa, ambil je, klik je. Terkena garisan panjang ni pun tak ada masalah. Bila kita dah select semua bahagian yang kita nak mirror ke sebelah kanan, barulah kita pilih klik pada mirror line ni. Klik pada mirror line dan pilih garisan tegak ni sebagai mirror line kita. Bila kita klik, dia dah tunjuk dua-dua ni color warna putih, termasuk kita dah penuhi syarat dia. Barulah kita tekan apply dan pangkas saja. Kita nampaklah dia akan duplicate di sini. So kelebihan mirror ni adalah bila kita ubah, contohnya saya ubah nilai sini lah, saya ubah nilai sini 6, sebelah ni juga akan ikut. Jadi bila ada perubahan berlaku, mudah untuk kita modify. Tak perlu kita ubah satu persatu. Saya kembalikan dia ke nilai 4, dia akan ikut. Bila dah siap sini, dah settle sini, kita tekan finish sketch. Kemudian kita pilih revolve. So kita nak revolve profile kita, cari lalukan cursor kita ni sampai kita jumpa profile ataupun bentuk yang kita buat tadi. Ini satu, lalu sini pula, sini pun ada dua. Axis, kita pilih garisan yang tengah ni tadi, ataupun boleh klik pada Y axis, sama je. Saya sampai tengah ni lah. Kemudian kita nak dia adalah dalam bentuk lubang, maka kita akan gunakan arahan cut dekat sini, potong, di mana dia akan potong pada sudut 135 darjah dekat sini. Kita ambil 135. Adakah arahnya betul? Yang ini tadi putar ke bawah. Arahnya tak betul, kita tukarlah. Default dia balik. Yang ni ke bawah, yang ni ke atas. Kalau sudah di sini kita tekan OK, maka siaplah bentuk bahagian yang pertama ni. So itu saja untuk video kali ini. Diharap anda faham. Sekiranya anda termiss step, anda boleh ulang semula video ini untuk lebih kefahaman. Dan kita akan jumpa lagi dalam video berikutnya untuk kaedah revolve bagi soalan yang lain. Itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.